Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Haras bin Azmi dan saya akan membentangkan tajuk berkenaan istitaah dan kewajipan melakukan ibadah haji. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam lagi berkenaan tajuk ini, kita kena tahu dahulu apakah definisi istitaah haji itu. Jadi, istitaah dari segi bahasa bermaksud kemampuan, dan manakala daripada istilah pula bermaksud mampu melaksanakan ibadah haji sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey, secara tidak langsung ataupun secara langsung di sini merupakan jenis-jenis istitaah, yang mana istitaah secara langsung ini bermaksud seseorang itu mampu menunaikan ibadah haji dan umrah secara sendiri. Maksudnya individu ni dia telah cukup syarat-syarat melakukan syarat-syarat istitaah, yang mana mereka mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik. Seterusnya ianya juga tidak menjejaskan kewangan bagi diri mereka, dan juga mereka dapat melakukan perjalanan tanpa sebarang kemudaratan. Manakala secara istitaah secara tak langsung pula ialah orang mukallaf yang memiliki harta yang membolehkannya mewakilkan kepada orang lain bagi pihaknya sewaktu dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia kerana tidak mampu melaksanakan ibadah itu secara sendiri. Okey. Maksudnya di sini orang mukallaf. Jadi orang mukallaf ini adalah orang yang telah telah dipertanggungjawabkan ke atasnya segala kewajipan-kewajipan dan syariat daripada Allah SWT, dan juga orang ini telah mencapai usia balik dan juga serta ajaran Islam telah sampai kepada diri mereka. Jadi apabila mereka tidak mampu melaksanakan ibadah haji atas syarat-syarat tertentu, iaitu usia mereka telah lanjut, telah menua, mereka juga mempunyai penyakit-penyakit kronik, dan juga perjalanan mereka akan memudaratkan diri mereka. Jadi orang ini apabila individu-individu ini apabila dia hendak juga melakukan ibadah haji, dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan ibadah haji bagi pihaknya. Jadi istitaah secara tak langsung ni boleh dilakukan sewaktu individu tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jadi firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat ke-97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang mana bermaksud di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya, di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, yang mana ingkar kewajipan ibadah haji tersebut, maka sungguhnya Allah yang Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Jadi maksudnya jadi ayat Al-Quran ini telah menjadi bukti bahawa Allah telah mewajibkan uh, ibadah haji kepada seluruh Muslim apabila ia mampu melaksanakannya. Dan juga terdapat pelbagai kelebihan apabila kita melakukan ibadah haji. Terusnya kita pergi kepada syarat-syarat istitaah. Syarat-syarat istitaah ini adalah kesihatan yang baik, kebenaran pihak Arab Saudi, kewangan mencukupi, kenderaan pergi dan balik, aman dalam perjalanan dan juga mahram. Kesihatan yang baik di sini bermaksud kita mempunyai kesihatan fizikal yang baik, kita tak mempunyai penyakit yang dapat menyusahkan diri kita. Seterusnya, kebenaran pihak Arab Saudi ini bermaksud um, apabila tiba giliran kita untuk melakukan ibadah haji oleh kerajaan jadi kita telah dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, jadi kita harus melakukan ibadah haji tersebut. Jadi kita juga harus tahu kerajaan Arab Saudi telah mengenakan dia telah memperuntukkan kota haji sebanyak 0.1% daripada jumlah populasi daripada seluruh penduduk dalam sebuah negara tersebut. Jadi kewangan yang mencukupi pula maksudnya kita mampu bayar bayaran haji, kita mampu bayar tempat tinggal, dan juga kita mampu bayar segala keperluan yang kita perlukan di tanah suci. Seterusnya, kenderaan pergi dan balik.
maksudnya kita mempunyai kenderaan iaitu kapal terbang untuk kita pergi daripada tempat kita ke tempat ke Baitullah Al-Haram. Jadi seterusnya aman dalam perjalanan maksudnya kita selamat daripada segala bahaya, maksudnya bahaya tersebut mencakupi nyawa, harta benda dan juga wabak penyakit semasa kita bermusafir. Jadi yang terakhir sekali ialah mahram. Kita kena tahu sekarang ini kerajaan Arab Saudi telah menetapkan umur hanya 45 tahun untuk maksimum untuk jemaah wanita melakukan ibadah haji. Jadi kalau mereka telah lanjut usianya melebihi 45 tahun, mereka boleh menggunakan istitaah secara tak langsung sebagai inisiatif lain untuk mereka melakukan ibadah haji. So, ciri-ciri istitaah ini ada 3: harta yang mencukupi. Maksudnya harta yang mencukupi ini adalah tolak hutang dia. Contohnya dia ada hutang, maksudnya lebihan daripada hutang tu maksudnya harta yang mencukupi. Seterusnya, kesihatan tubuh badan, maksudnya kita sihatlah daripada segala penyakit. Dan juga syarat bagi wanita ni maksudnya wanita tersebut dia pergi menunaikan ibadah haji bersama mahramnya ataupun bersama wanita yang sikoh sepanjang perjalanannya melakukan haji. Wanita yang sikoh ni maksudnya wanita yang dapat dipercayai. So, kita pergi pula kepada haji. Maksud haji dari segi bahasa ialah menuju, daripada segi istilah pula bermaksud pergi menuju ke Baitul Al-Haram di Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay, seterusnya dalil haji pula, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang mana bermaksud sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia supaya beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang berada di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Okey. Hukum mengerjakan haji. Hukum mengerjakan haji ini ada 2 iaitu wajib dan juga sunat. Wajib ini apabila kita mampu dan cukup syarat-syarat istitaah untuk melaksanakan ibadah haji. Seterusnya apabila kita telah bernazar. Jadi apabila kita telah bernazar, kita wajib melakukannya kerana apabila kita tidak melunaskan nazar kita, ianya akan menyebabkan dosa besar. Seterusnya apabila kita kita wajib melakukan ibadah haji apabila ibadah haji kita yang sebelum ni terbatal. Contohnya kita telah melakukan ibadah haji, lepas tu kita telah dapati ibadah haji tu terbatal. So kita wajib melakukannya sekali lagi. Okey, yang kedua sunat. Sunat ni apabila kita mempunyai harta yang lebih lah. So kita boleh pergi melakukan ibadah haji berulang kali. Tu maksudnya sunat. Itu hukumnya sunat. So syarat wajib haji ini ada 5 iaitu Islam, baligh, merdeka, berakal dan juga istitaah. Okey, seterusnya saya nak ceritakan tentang istitaah. Contoh istitaah pada zaman kini. Jadi kita tahu kita telah dilanda wabak penyakit COVID-19 satu ketika dahulu, yang mana kita tahu kerajaan Arab Saudi telah menghadkan bilangan jemaah untuk daripada beberapa buah negara untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini kerana syarat istitaah telah gugur terhadap para jemaah. Jadi salah satu syarat istitaah itu ialah selamat. Selamat ini bermakna jika ia bimbang ke atas dirinya, isterinya atau hartanya sebarang bahaya terhadap haiwan buas, musuh atau perompak jalanan dan tiada jalan lain selainnya, maka haji tidak wajib baginya kerana terdapatnya kemudaratan. Okey. Jadi kita tahu yang mana penyakit COVID-19 ni adalah penyakit yang bersifat berjangkit yang menjadi virus yang dikategorikan sebagai virus pandemik yang dapat menular dengan sangat mudah, iaitu hanya dapat menular melalui udara sahaja. Jadi risiko jangkitan bukan sahaja berkemungkinan wujud ketika dalam perjalanan pergi dan balik, bahkan ia berpotensi besar untuk virus ini wujud dan menular di tempat yang ingin ditujui iaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi
masa ni telah gugurlah syarat istitaah ke atas diri kita. Maksudnya kita tidak wajib lagi melakukan ibadah haji masa penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi itu saja daripada saya. Uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.